Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk, iaitu tajuk diskriminasi wanita di tempat kerja. Diskriminasi merujuk kepada layanan yang tidak adil dan berat sebelah kepada individu tertentu disebabkan oleh perbezaan yang begitu ketara. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, diskriminasi bermaksud perlakuan yang membeza-bezakan warna kulit, keturunan, agama dan sebagainya. Berdasarkan sasaran, diskriminasi dalam dunia pekerjaan terdiri daripada diskriminasi umur, diskriminasi gender, diskriminasi kesihatan, diskriminasi ras dan diskriminasi agama. Seterusnya, isu diskriminasi dalam dunia pekerjaan semakin lama semakin menjadi-jadi. Antara isu diskriminasi yang menjadi tarikan utama di Malaysia kini adalah isu diskriminasi gender yang mana membawa kepada diskriminasi wanita. Isu ini menjadi semakin serius sehinggakan mahkamah dan agensi kawal selia terpaksa berhadapan dengan pelbagai kes diskriminasi wanita yang mana melibatkan kes kenaikan pangkat, pengambilan pekerja dan keadaan di tempat kerja. Kesedaran wanita terhadap isu diskriminasi ini akhirnya membawa kepada kemunculan golongan feminis yang mana memperjuangkan hak dan kesamarataan wanita dalam industri pekerjaan. Seterusnya adalah bentuk dan cabaran diskriminasi wanita untuk maju dalam sektor pekerjaan. Yang pertama adalah diskriminasi upah. Isu diskriminasi upah yang melibatkan perbezaan gender lelaki dan wanita ini sering berlaku dalam industri negara yang membangun. Diskriminasi upah berdasarkan gender ini berlaku apabila buruh wanita diberi upah lebih rendah berbanding dengan buruh lelaki. Sedangkan kedua-dua gender ini melakukan pekerjaan yang sama dengan tahap yang sama dan pendidikan yang sama. Hal ini kerana para majikan menganggap mereka ini, wanita ini, sebagai kurang produktif, bermobiliti rendah dan menimbulkan banyak masalah kepada institusi pekerjaan kerana mereka ini kerap cuti bersalin serta kurang berkeupayaan menjadi pemimpin. Jadi disebabkan ini, para majikan ini memandang rendah kepada status wanita. Di beberapa industri sektor swasta masih wujud diskriminasi dari aspek upah di antara pekerja lelaki dan wanita bagi menilai kerja yang sama. Misalnya, perbezaan upah di antara operator pengeluaran lelaki dan wanita. Perkara ini berlaku tanpa mengira bangsa dan kumpulan etnik yang berbeza. Fenomena ini membawa kepada diskriminasi terhadap wanita yang selanjutnya menyebabkan wanita ini memegang pekerjaan berstatus rendah. Tetapi guna tenaga buruh lelaki semakin meningkat dalam dunia pasaran, menyebabkan majikan lebih mengutamakan kebajikan buruh lelaki berbanding buruh wanita. Bentuk dan cabaran yang kedua adalah pembahagian pekerjaan mengikut jantina. Penyertaan buruh wanita dalam sektor pekerjaan telah mengundang kepada berlakunya diskriminasi gender yang membawa kepada pembahagian pekerjaan mengikut gender. Secara umumnya, kebanyakan kaum wanita mencuburi bidang pekerjaan perkeranian dan yang berkaitan profesional, teknikal dan yang berkaitan perkhidmatan dan jualan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 1991, didapati bahawa tidak ramai kaum wanita yang memegang jawatan sebagai arkitek, jurutera, ahli teknologi, juruukur, ahli sains, penyelia pengangkutan dan perhubungan, pengedar mel, pengawal eksekutif kerajaan, pengurus jurujual teknik, jurujual kembali dan pekerja khidmat kawal. Pembahagian kerja ini adalah disebabkan sikap majikan yang seringkali mengaitkan gender dengan jenis pekerjaan yang mana golongan wanita ini bagi mereka lebih tertumpu kepada pekerjaan yang berkaitan dengan ciri-ciri kewanitaan. Seperti contohnya pembantu jururawat. Diskriminasi gangguan dan beban penjagaan tidak berbayar ke atas wanita ini adalah berpunca dari penyertaan wanita dalam tenaga buruh yang semakin rendah, dan ini memberi kesan kepada kedua-dua golongan wanita sama ada yang bekerja dan masih mencari pekerjaan. Jadi telah wujud Akta Pekerjaan 1955 yang telah memperkenalkan larangan diskriminasi berasaskan gender, kaum, agama dan status ketidakupayaan bagi pekerja dan pencari kerja ini. Gangguan tekstual di tempat kerja. Kat sini kita dapat lihat dalam Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Sama Rata
EEOC yang mentarifkan jenis gangguan seksual sebagai diskriminasi terhadap wanita dalam Akta Hak Sivil 1994. Sejauh ini, Malaysia masih lagi tidak mempunyai undang-undang khusus yang boleh menentukan atau mengawal gangguan seksual. Walau bagaimanapun kat sini, Kementerian Sumber Manusia telah melancarkan satu kod yang dikenali sebagai Kod Amalan Pencegahan dan Pembasmian Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999. Kat sini kita dapat lihat dalam Seksyen 4 Kod Amalan ini, gangguan seksual didefinisikan sebagai tingkah laku seksual yang tidak diingini sama ada gangguan verbal, bukan lisan, visual, psikologi ataupun fizikal. Seksyen 6 Kod Amalan ini juga, gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja termasuklah gangguan seksual yang berlaku di luar tempat kerja yang timbul dari hubungan dan juga tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan. Selain itu, Kod Amalan ini juga telah melaporkan bahawa lebih 70% pekerja-pekerja wanita di industri mengalami gangguan seksual. Begitu juga dengan statistik aduan kes gangguan seksual tahun 2006 yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia, yang mana sebanyak 2,023 kes dilaporkan dan 1,646 daripadanya diselesaikan, sementara kes yang selebihnya masih lagi dalam siasatan. Seterusnya, jenis-jenis gangguan seksual. Yang pertama, gangguan secara lisan, iaitu melalui kata-kata, komen, gurauan, usikan, bunyi dan soalan-soalan yang berbentuk ancaman atau cadangan seksual. Yang keduanya, gangguan secara isyarat atau bukan lisan, melalui pandangan atau jaringan isyarat yang membayangkan sesuatu niat atau keinginan, menjilat bibir atau memegang atau memakan makanan dengan cara yang menggoda, isyarat tangan atau bahasa isyarat yang membayangkan pelakuan seks dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan visual seperti menunjukkan bahan-bahan lucah, melukis gambar lucah, menulis surat berunsur seksual dan lain-lain. Yang keempat, gangguan psikologi dengan cara mengulangi jemputan sosial yang telah tidak diterima, memujuk rayu berterusan dan lain-lain. Yang terakhir, gangguan fizikal seperti sentuhan yang tidak diingini seperti menepuk, mencubit, mengusap, menggeser badan dan lain-lain. Risiko gangguan seksual. Gangguan seksual di tempat kerja boleh berlaku disebabkan oleh pengaruh kuasa seseorang, tarikan fizikal dan personaliti wanita itu sendiri. Menurut Zakaria dan Abdul Malik Habib, tiada undang-undang khusus yang memberi takrif dan kawalan ke atas perilaku gangguan seksual di Malaysia. Walau bagaimanapun, Kementerian Sumber Manusia telah memperkenalkan Kod Amalan Pencegahan dan Pembasmian Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999 sebagai panduan untuk mencegah gangguan seksual di tempat kerja. Mengikut Seksyen 4 Kod Amalan, gangguan seksual ditakdirkan sebagai apa-apa kelakuan berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Gangguan seksual boleh dibahagi kepada dua kategori, iaitu gangguan seksual berbentuk ugutan dan gangguan seksual yang berbentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi. Gangguan seksual berbentuk ugutan dapat dilihat apabila seseorang pegawai atasan yang mempunyai kuasa menentukan gaji dan pangkat cuba mengugut pekerja bawahannya dengan memberi layanan seksual kepadanya. Sementara itu, gangguan seksual berbentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi pula merupakan gangguan yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan faedah-faedah pekerjaan, tetapi ia boleh menimbulkan suasana kerja yang tidak tenteram kepada mangsa seperti gangguan seksual sesama pekerja. Diskriminasi lain di tempat kerja. Dalam sektor pekerjaan, kaum wanita seringkali didiskriminasikan dalam mendapatkan faedah-faedah sampingan. Faedah-faedah sampingan tersebut seperti cuti rehat, jam kerja dan juga pangkat. Diskriminasi cuti rehat berlaku apabila pekerja wanita yang mengandung khususnya sukar untuk mendapatkan cuti yang secukupnya selepas bersalin. Kebanyakan majikan akan memanggil mereka untuk bekerja semula walaupun ada di antara mereka masih berada dalam keadaan pantang. Selain itu, pekerja wanita juga sering didiskriminasikan dalam hal jam kerja, yang mana majikan kat sini lebih cenderung untuk memaksa mereka bekerja lebih 8 jam sehari. Dan terdapat juga setengah daripada mereka yang menyuruh pekerja mereka bekerja sehingga larut malam. Kat sini, Akta Kerja 1955 Seksyen 34 telah menetapkan bahawa mana-mana pekerja wanita yang bekerja malam di antara jam 10 malam hingga jam 5 pagi
patut dilindungi dan juga menyediakan faedah serta kemudahan seperti pengangkutan ataupun allowance berkaitan dengan kerja malam. Pekerja wanita juga sukar untuk berada dalam kedudukan pangkat yang tinggi dalam sesebuah organisasi kerana majikan telah mendiskriminasikan mereka. Keadaan ini pula berbeza dengan pekerja lelaki yang kebanyakan daripada mereka memegang jawatan yang profesional dan bergaji besar, sedangkan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan mereka dengan kaum wanita adalah sama dan juga setaraf. Seterusnya kita masuk kepada punca berlakunya diskriminasi wanita. Diskriminasi wanita dalam pekerjaan sememangnya tidak asing lagi dalam sesebuah organisasi. Punca yang pertama, diskriminasi upah, iaitu apabila berlakunya disebabkan oleh sikap majikan yang membeza-bezakan kualiti pekerjaan antara pekerja wanita dengan pekerja lelaki. Jadi, mereka berpendapat bahawa pekerja lelaki layak mendapat gaji yang lebih tinggi berbanding wanita kerana lelaki lebih banyak melakukan kerja-kerja berat biarpun mereka bekerja dalam jawatan yang sama. Seterusnya, punca yang kedua iaitu diskriminasi dalam pembahagian kerja berdasarkan gender juga berlaku adalah disebabkan oleh faktor kemahiran dan fizikal pekerja. Pekerja-pekerja lelaki lebih diberi keutamaan untuk memegang jawatan-jawatan yang tinggi dan bergaji besar dalam sebuah organisasi pekerjaan. Hal ini adalah kerana pihak majikan lebih mempercayai bahawa pekerja lelaki lebih banyak memiliki kemahiran dalam pekerjaan, terutamanya kemahiran dari segi fizikal. Fizikal lelaki selalunya lebih kuat dan tahan lasak, yang mana membolehkan mereka diberi pekerjaan daripada pekerjaan yang tahan lasak dan yang memerlukan kekuatan yang besar. Bagi pekerja wanita pula, mereka lebih cenderung untuk memilih pekerjaan dalam sektor perkhidmatan dan perkeranian yang mana tugas kerjanya lebih mudah dan sesuai dengan ciri-ciri wanita yang ternyata lebih lemah dan lembut. Seterusnya, punca yang ketiga iaitu gangguan seksual di tempat kerja berlaku adalah disebabkan oleh tarikan fizikal dan personaliti wanita itu sendiri. Apabila wanita itu berwajah cantik, mempunyai potongan badan yang menarik, berpakaian seksi dan berperwatakan seperti model, akan lebih terdedah kepada gangguan seksual di tempat kerja. Pengaruh kuasa juga dianggap sebagai punca berlakunya kepada gangguan seksual. Struktur organisasi dalam sesebuah syarikat sering menempatkan lelaki dalam kedudukan yang lebih autoriti berbanding wanita. Dan ini menjadikan golongan lelaki cuba untuk mendapatkan kepuasan secara seksual daripada pekerja bawahan mereka. Punca yang terakhir iaitu punca yang keempat. Diskriminasi dalam kalangan wanita sering berlaku kerana secara realitinya wanita sering dilihat sebagai tenaga buruh yang boleh diambil dan dipecat kerana selalunya kaum wanita hanya dianggap bukan pekerja tetap yang menjadi tulang belakang kepada keluarga. Selain itu, golongan wanita juga sering didiskriminasikan kerana mereka ini dianggap golongan yang senang dikawal dan tahan untuk melakukan kerja yang sama dan berulang kali setiap hari. Cabaran wanita yang berstatus tinggi. Yang pertamanya adalah penglibatan wanita dalam sistem perundangan dan bidang kehakiman syariah. Dalam sistem perundangan dan bidang kehakiman syariah, golongan wanita lebih banyak menjurus kepada jawatan pentadbiran seperti jawatan ketua pendaftar, penolong pendaftar, pegawai sul, pegawai penyelidik dan jawatan-jawatan sokongan yang lain. Selain itu, terdapat ramai juga golongan wanita yang melibatkan diri dalam profesion guaman syar'i. Pelibatan wanita tersebut telah turut diperluaskan kepada jawatan pendakwa syar'i, ketua pendakwa syar'i dan penolong penasihat undang-undang syariah di Kamar Penasihat Undang-Undang di beberapa buah negara di Malaysia. Pelantikan 2 orang pegawai syariah wanita sebagai hakim wanita pada tahun 2010 telah mengubah landscape sistem kehakiman syariah di Malaysia kerana selepas daripada pelantikan itu, beberapa negeri telah turut mengambil inisiatif yang sama dengan melantik beberapa orang pegawai syariah wanita yang berkhidmat di negeri tersebut sebagai hakim mahkamah rendah syariah.
Seterusnya, inisiatif ini diteruskan di peringkat yang lebih tinggi pada tahun 2016 apabila buat pertama kalinya 2 orang pegawai syariah wanita di Selangor telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Pelantikan tersebut juga merupakan pelantikan yang pertama di Malaysia. Seterusnya adalah cabaran pelantikan wanita sebagai Hakim Syar'i. Cabaran yang pertama adalah mengubah stereotip jawatan hakim yang selama ini didominasikan oleh kaum lelaki. Apabila wanita mula dilantik sebagai hakim syar'i, masyarakat, pihak yang berurusan dengan mahkamah dan orang di sekeliling akan cenderung untuk membuat perbandingan dalam semua aspek antara hakim lelaki dan juga hakim wanita. Tidak kurang juga golongan yang masih memandang rendah dan sangsi dengan kemampuan wanita untuk menggalas tugas dan tanggungjawab sebagai hakim. Cabaran yang kedua adalah ketiadaan peluang yang lebih awal untuk menimba pengalaman dan membina kemahiran sebagai hakim syar'i dari peringkat bawah. Apabila jawatan-jawatan tinggi didominasikan oleh kaum lelaki, kaum wanita tidak dapat mengambil pengalaman memegang jawatan tersebut sekaligus menyebabkan peluang dan ruang yang lebih terhad untuk belajar dan menimba pengalaman sebagai seorang hakim syar'i jika dibandingkan dengan pegawai lelaki. Cabaran yang ketiga adalah ekspektasi dan persepsi masyarakat. Terdapat golongan beranggapan bahawa dengan pelantikan wanita, isu berat sebelah terhadap wanita akan dapat diselesaikan. Selain itu juga terdapat persepsi masyarakat yang beranggapan bahawa pelantikan hakim syar'i wanita akan menyebabkan golongan lelaki teraniaya dan sukar mendapat keadilan kerana hakim syar'i wanita sudah pasti akan memihak kepada pihak wanita. Cabaran yang keempat adalah fitrah, tanggungjawab dan peranan wanita di rumah. Selain daripada fitrah wanita yang lemah dan lembut, wanita juga mudah terdedah dengan gangguan emosi disebabkan haid dan sebagainya. Tambahan pula, kombinasi tanggungjawab sebagai pengurus rumah tangga dan tanggungjawab sebagai seorang hakim syar'i bukanlah suatu tugas yang mudah untuk digalas. Industri penerbangan didakwa amal diskriminasi wanita. Dalam hal ini kita dapat lihat kes Beatrice anak perempuan Fernandez lawan sistem penerbangan Malaysia. Pemohon kat sini bekerja dengan responden pertama sebagai pramugari grade B dan terikat kepada terma-terma dan juga syarat-syarat perjanjian kolektif. Perjanjian ini antara lain menghendaki semua pramugari di bawah kategori pemohon untuk berhenti kerja jika mengandung dan sekiranya gagal untuk berbuat demikian, responden pertama mempunyai hak untuk menamatkan perkhidmatannya. Oleh itu, responden pertama telah menamatkan perkhidmatan beliau. Ini menyebabkan beliau memulakan prosiding di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan telah menolak permohonan beliau. Pemohon kemudian memohon kebenaran untuk merayu di Mahkamah Persekutuan. Diputuskan, Mahkamah menolak permohonan beliau untuk kebenaran merayu di Mahkamah Persekutuan. Bukti diskriminasi yang berlaku kat sini kita dapat lihat dalam kes Nur Fadilah Ahmad Saikin yang mendakwa pelantikannya untuk menjadi guru sandaran tidak terlatih GSTT ditolak serta-merta oleh Pegawai Pendidikan Hulu Langat setelah mengetahui wanita itu mengandung. Pegawai itu juga dengan serta-merta membatalkan memo penempatannya semula sebagai memo yang tidak sah dan tidak mematuhi perlembagaan. Pegawai tersebut memberitahu bahawa wanita hamil tidak boleh dilantik sebagai GSTT kerana akan melibatkan aktiviti co-curriculum yang tidak bersesuaian untuk wanita hamil. Seterusnya kita melihat kepada isu diskriminasi wanita iaitu isu profesion di tapak pembinaan di mana wanita akan mengalami masalah kesihatan dan tertekan. Jadi pada isu tapak pembinaan ini, wanita yang bekerja di tapak pembinaan ini lebih menghadapi tekanan kerana bekerja di tapak pembinaan ini melibatkan tekanan fizikal dan tekanan mental. Pekerja wanita yang berada di dalam sektor yang dikuasai oleh kaum lelaki juga melaporkan mereka ini lebih tertekan berbanding pekerja lelaki. Tekanan ini adalah disebabkan oleh diskriminasi, bebanan kerja tidak selesa, gangguan seksual dan tekanan dari pihak lain sama ada dari pekerja atau pekerja lain di tapak pembinaan. Selain itu, kekurangan kemudahan asas seperti kemudahan sanitari akan menyebabkan pekerja-pekerja wanita ini lebih berisiko untuk mendapat jangkitan undi kecing dan buah pinggang. Kemudahan yang disediakan tidak mencukupi bukan sahaja menyebabkan jangkitan saluran kencing bermasalah tetapi juga menyebabkan penyakit-penyakit lain. Jadi disebabkan kekurangan kemudahan asas ini, pekerja-pekerja wanita tidak disyorkan untuk bekerja di tapak pembinaan.
Secara kesimpulannya, kaum wanita seharusnya melaporkan hal ini kepada Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia sekiranya mereka mendapati bahawa diri mereka telah didiskriminasikan. Selain itu, kaum wanita juga seharusnya mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai pekerja yang dilindungi di bawah Akta dan Perlembagaan Malaysia seperti Akta Kerja 1955, Akta Perusahaan Perhubungan 1967, Akta Kesatuan Kerja 1959 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1954. Oleh itu, pelbagai pihak juga perlu memainkan peranan penting bagi mengatasi masalah diskriminasi ini agar dapat memantapkan kualiti pekerja wanita di Malaysia. Peranan pihak-pihak tersebut, terutamanya pihak kerajaan, boleh memberi kesan kepada peningkatan kualiti dan guna tenaga kerja wanita di seluruh negara.